Tajuk utama 1 Muharram 20 Ogos, kemasukan ke IPTA di dua negeri ditangguh. Hasrat berkelah berakhir tragedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam IPTA di Kedah dan Sarawak yang dijadualkan pada Oktober depan ditangguhkan berikutan penularan baru COVID-19. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata penangguhan itu dibuat sehingga dimaklumkan bergantung kepada situasi semasa COVID-19 di dua negeri terbabit. Tetapi bagi kawasan seperti di Kedah, dianya adalah bergantung pada keadaan semasa setempat itu. Dan waktu sekarang ni macam tempoh kemasukan itu ditunda sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kedah dan saya dapat makluman dalam beberapa minggu lepas mengenai Sarawak. Waktu ketika itu Sarawak pun tinggi kes dia, maka terdapat penundaan. Keputusan itu melibatkan Universiti Utara Malaysia UUM dan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Merbuk. Manakala kemasukan pelajar ke universiti awam di negeri lain pula bergantung kepada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN di peringkat negeri masing-masing. Namun tegas beliau, mereka turut diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk pelajar yang pulang dari luar negara yang diwajibkan kuarantin. Datuk Noraini berkata demikian kepada media pada program ziarah kasih di Kampung Rahmat Cangkat Sulaiman di Slim River hari ini. Bulan lalu beliau mengumumkan pelajar IPT dibenarkan kembali ke kampus secara berperingkat mulai Julai dengan kemasukan sepenuhnya pada Oktober depan setelah mendapat persetujuan mesyuarat Jemaah Menteri. Satu lagi kluster baru dikesan hari ini membabitkan kluster alam di Bintulu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ketika ini ia sudah menjangkiti 4 individu. Bagaimanapun, alam merupakan kluster terpencil yang dikesan di sebuah kapal. Ia dikesan susulan saringan COVID-19 yang dijalankan ke atas 5 individu bergejala. Namun hanya 4 dilaporkan positif, manakala seorang lagi masih menunggu keputusan makmal. Semua kes berkenaan adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara membabitkan masing-masing 2 rakyat Malaysia dan warga asing. Dalam pada itu, 5 kes positif dilaporkan hari ini dan semuanya melibatkan kes import dan tiada kematian dilaporkan hari ini dan ia kekal 125 kes. Hasrat seorang lelaki untuk berkelah bersama rakan-rakan tidak kesampaian apabila maut dalam kemalangan melibatkan 2 kereta kira-kira jam 9.10 pagi tadi. Dalam kejadian di Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru dekat Kampung Petaling, Kuala Nerus, Muhammad Syukri Ismail, 52 tahun, meninggal dunia akibat parah di anggota badan. Menurut rakan mangsa Mio Ahmad Syukri Ahmad Sabri, dia memandu di belakang kenderaan mangsa dan dalam perjalanan menuju ke kolam air panas La Besut. Setibanya di lokasi kejadian, kereta mangsa di hadapannya yang turut dinaiki bersama seorang wanita dan 2 kanak-kanak bertembung dengan kereta Nissan Bluebird dari arah bertentangan. Kita orang dari sekolah MTF Kuala Negeri nak ke Besut. Dalam perjalanan tu saya follow kereta arwah ni. Lepas tu dalam perjalanan tu tiba-tiba terdengar kereta dari arah bertentangan tu break mengejut. Dan tiba-tiba terlanggarlah kereta arwah ni. Rempuan itu menyebabkan 3 lagi penumpang di kereta yang dipandu mangsa dan pemandu kenderaan jenis Nissan Bluebird cedera. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Pegawai Bomba Tinggi PBT 1 Yusmizan Yusof, 9 anggota tiba di lokasi selepas menerima panggilan pada jam 9.22 pagi. 4 mangsa di dalam satu kenderaan, 3 mangsa berjaya dikeluarkan dan 1 mangsa kita menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit.
Bagi kerja-kerja mengeluarkan mangsa tersebut, kita mengambil masa selama 5 minit. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan selanjutnya. Mangsa yang cedera dibawa ke unit kecemasan hospital sama untuk rawatan. Di Kedah, kegiatan perjudian atas talian yang berselindung di balik premis lama terbongkar selepas ia digeledah bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star menerusi Ops Dadu. Operasi yang digerakkan 15 anggota itu turut menyerbu 20 premis lain yang dipercayai turut menjalankan kegiatan terbabit. Dalam serbuan itu, polis turut menahan seorang lelaki berusia 26 tahun dan wanita berusia 18 tahun iaitu pekerja di salah satu premis yang diserbu di Pokok Sena dan Kuala Kedah. Hasil pemeriksaan, kebanyakan premis terbabit dipasang kamera rakaman litar tertutup CCTV untuk memantau pergerakan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Nur Azman Muhammad Nur, operasi geledah itu menggunakan 20 waran yang diluluskan Mahkamah Al-Usta mengikut Seksyen 16 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jelasnya, bermula 1 Januari hingga 15 Ogos, sebanyak 128 serbuan dibuat di premis yang menyediakan perkhidmatan tambah nilai untuk judi secara atas talian di seluruh daerah Kota Star. Terdapat juga premis yang pernah diserbu 2 atau 3 kali sebelum ini namun masih berdegil dan meneruskan kegiatan itu secara sembunyi. Nur Azman berkata jika sabit kesalahan boleh didenda mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 iaitu boleh didenda sehingga RM50,000 dan penjara tidak lebih dari 3 tahun. Banjir yang berpunca dari masalah sistem perparitan menimbulkan kerisauan kepada lebih 1,000 penduduk di Kampung Baru Slim River. Lebih-lebih lagi ketika hujan lebat. Justru Perbadanan Aset Keretapi RAC dan pihak berkuasa tempatan PBT diminta sentiasa menyelenggara sistem perparitan di kawasan tersebut agar kejadian banjir tidak berulang. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong berkata pihaknya sedia bekerjasama bagi menyelesaikan isu terbabit sebagai pelan jangka masa panjang. Perlu satu penyelesaian jangka panjang. KTMB dan RAC kita bersedia untuk bekerjasama. Pihak kita dari segi maintenance kita buat lebih kerap. Tapi untuk hilir tu saya kena bincang dengan pihak berkuasa lah. Cara macam mana sekalipun. Maintenance je satu cara untuk kita memastikan kapasiti penangkungan air itu cukup. Kalau kita tak korek ataupun tak maintain dengan betul, maka kapasiti menangkung air tak besar. Akhirnya air akan naik cepat. Ya. Beliau juga telah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk membesarkan laluan supaya air dapat mengalir dan tidak bertakung. Pada masa yang sama, Datuk Seri Wee akan mencari penyelesaian berhubung rungutan penduduk kampung tersebut berkaitan kebenaran menggunakan jalan raya yang menghubungkan kampung tersebut dengan Pekan Slim River. Mereka ketika ini perlu melalui laluan yang agak jauh untuk ke mana-mana destinasi. Ekoran jalan kampung tersebut terletak di bawah Rizab Kereta Tanah Melayu Berhad KTMB. Datuk Seri Wee berkata demikian kepada media selepas meninjau tanah Rizab KTMB. Berhubung masalah laluan dan banjir di Kampung Baru Slim River hari ini, Kampung Baru Slim River mempunyai kira-kira 244 rumah dengan dihuni lebih 1,000 penduduk. Sedekat TV Al-Hijrah, misi dakwah semakin mencabar. Alhamdulillah bertemu kembali. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan tahun 1442 Hijrah menampilkan 2 anugerah baharu iaitu Tokoh Noja dan Tokoh Bilal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, anugerah itu adalah satu bentuk penghargaan kepada individu yang banyak menyumbang dalam usaha mengimarahkan masjid dan surau. Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri terdahulu hadir di Masjid Wilayah Persekutuan bagi merasmikan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan. Penerima anugerah Tokoh Bilal diterima oleh Senik Cik Wan, 72 tahun, berasal dari Pasir Mas, Kelantan.
Manakala tokoh Noja pula dianugerahkan kepada Muhammad Nur Biggs Abdullah iaitu mualaf berketurunan Portugis Eurasian berusia 65 tahun. Manakala tokoh utama Ma'al Hijrah diberikan kepada Dr. Fauzi Deraman. Sementara itu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turut melancarkan program pelan pengimarahan masjid. Kalau sesuai, kami akan bincang dengan negeri-negeri untuk sama-sama kita memperkasakan pelan pengimarahan masjid. Dan yang terakhir sekali, luar biasanya adanya satu aplikasi baru iaitu masalah Dolby, di mana masjid biasanya orang tak sebut bab Dolby, tapi hari ini kita ada satu aplikasi bab Dolby, nak Dolby dengan tema Nazif yang bagi saya sesuai dengan suasana keperluan semasa. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa serta Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari. Genap sedekad penubuhan TV Al-Hijrah, pelbagai peristiwa jatuh bangun ditempuhi sepanjang berperanan sebagai platform dakwahnya menerusi televisyen. Di samping cabaran di era digital, stesen televisyen Islamik pertama itu yakin mampu bergerak seiring dan kekal relevan tanpa mengabaikan aspek patuh syariah. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nurayuni Johari sempena ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Pencapaian TV Al-Hijrah sejak sedekad lalu pastinya hasil semangat kerjasama kaki tangannya yang bertungkus lumus menerbitkan pelbagai program terbaik untuk tontonan raya Malaysia. Berita Al-Hijrah antara program yang bersiaran hari pertama pelancaran TV Al-Hijrah pada 1 Muharram 1432 Hijrah. Ia turut melalui pelbagai fasa pembaruan dan kini mula mendapat tempat dalam kalangan penonton. Apatah lagi pernah mencatat kedudukan ketiga dalam senarai program berita di tanah air. Menurut mantan pengurus besar berita dan ehwal semasa TV Al-Hijrah, Saadullah Cik Nur, uniknya program berita dan ehwal semasa di TV Al-Hijrah adalah penerapan nilai Islam dan nilai mendidik dalam laporan pemberitaannya. Yalah, sebab kita stesen kecil, konsep kita ialah berlandaskan penyiaran Islam. Berita-berita yang kita nak siarkan pun tidak boleh sebarangan. Dia perlu mempunyai berfaedah, perlu berfaedah kepada khalayak. Kita tak boleh meniru stesen TV lain dengan hiburannya, dengan lain-lain fokusnya, kan, seperti skandal, seperti fashion ke. Jadi kita kena fikirkan konsep Islam dan juga penyiaran dan berita. Kita kena cari jalan yang terbaik. Itu antara pengalaman yang saya tidak boleh lupakan. Sebagai peneraju program berita dan ehwal semasa, Saadullah mengakui walaupun pada awalnya TV Al-Hijrah tidak segah saluran utama lain, namun program beritanya tidak ketinggalan, menyediakan laporan eksklusif dalam dan luar negara, isu antarabangsa serta wawancara eksklusif bersama pemimpin-pemimpin dunia. Kini beliau optimis TV Al-Hijrah mampu menepani cabaran mendatang bukan hanya di platform TV, malah juga di platform digital seiring peredaran zaman. Apa yang perlu dilakukan ialah supaya kita perlu, TV Hijrah perlu bersaing dan seiringan dengan perubahan. Kan, mungkin kena bentuk unit-unit baharu yang bagi menangani perkembangan teknologi. Bukan yang sekarang, tapi mungkin kena berfikir apa lagi teknologi yang akan datang dalam masa 10 tahun lagi. Kita tak tahu. Tapi untuk survive, untuk perlu melakukan perubahan dan juga perancangan. Sependapat dengan Saadullah, Ainul Mardiah Zahra Abdullah yang juga antara individu terawal menyertai TV Al-Hijrah sedekad lalu. Katanya transformasi TV Al-Hijrah ke arah pendigitalan antara besar buat stesen TV itu untuk menjadi lebih fleksibel dan dinamik. Apabila kita berpindah
kejawatan yang lain sekarang ni duduk di media sales, cabaran lain pula yang kita temui di situ, di mana kita agak sukar juga untuk convince klien kita untuk melabur dengan kita, kerana kalau kita tahu sekarang ni klien lebih banyak melabur di media sosial kerana capaiannya lebih luas dan sebagainya. Amat kurang untuk mahu invest duit dekat TV Al-Hijrah kerana dipanggil media konvensional. TV ni sesuatu yang mahal dan eksklusif. Tetapi yang mahal yang eksklusif itulah sebenarnya kita punya USP untuk kita meyakinkan kepada kita punya klien bahawa untuk mencipta jenama branding awareness, TV itu amat diperlukan. You cannot build a brand in a blink of an eye. Katanya memandangkan teknologi semasa kini semakin pantas, maka TV Al-Hijrah juga tidak harus ketinggalan dalam mewarnai industri kreatif dan menghasilkan karya-karya lebih bermanfaat di platform digital seiring tuntutan dan kehendak masa kini. Hari ini 1 Muharram 1442 Hijrah, genap sudah 10 tahun TV Al-Hijrah bertapak dalam industri dunia penyiaran. Sekaligus pelbagai cabaran dan kejayaan telah berjaya dikecapi di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Justru diharap stesen TV Islam pertama ini akan terus maju ke hadapan dalam menampilkan pelbagai program dakwah dan pengisian yang bermanfaat kepada penonton tanpa mengira agama dan bangsa. Ma'al Hijrah disambut setiap tahun. Ingatan penghijrahan Rasulullah. Genaplah juga TV Al-Hijrah 10 tahun. Semoga terus maju dan beristiqomah. Laporan Nur Ayuni Johari untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berharap TV Al-Hijrah menjadi saluran pilihan dalam kalangan bukan Islam selain menarik penonton dari luar negara menerusi program menarik yang disajikan. Kita berada dalam satu situasi masyarakat yang multiracial yang menyebabkan kita perlu menyantungi semua pihak. Dan usaha ke arah itu insya-Allah kita akan gerakkan bersama. Saya memberi sokongan sepenuhnya dan saya juga nak jadikan TV Hijrah bertapak dalam hati-hati non-Muslim masyarakat, bahkan dia merentasi kepada beberapa negara-negara sekitar kita. Tambahnya, ia seiring dengan dasar dakwah yang bersifat terbuka, kasih sayang dan harmoni. Selain itu, beliau turut berharap agar TV Al-Hijrah terus gah dalam arena penyiaran. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuq Syari berkata, dengan adanya kepelbagaian program dan kandungan bermanfaat, ia mampu menjadi stesen TV alternatif selain disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita di Malaysia ada beberapa segmen masyarakat. Kita ada orang yang minat kepada ilmiah, akademik. Kita ada golongan muda yang minat kepada hiburan. Kita ada golongan buyer kanak-kanak yang minat kepada barangkali animasi, cerita-cerita animasi dan sebagainya. Apa yang paling penting, TV Hijrah kena pelbagaikan konten penyiaran supaya menepati kehendak dan ekspektasi semua masyarakat dalam negara kita. TV Al-Hijrah hari ini meraihkan sambutan ulang tahun yang ke-10 sejak ditubuhkan pada 2010 dengan dirasmikan Datuk Dr. Zulkifli. Tarikh penubuhannya dipilih pada 1 Muharram iaitu pada sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan itu turut dihadiri selebriti TV Al-Hijrah dan pendakwah-pendakwah terkemuka negara. Arab Saudi tetap pendirian tolak hubungan dengan Israel. Alhamdulillah, bertemu kembali. Ini berita yang baru diterima. Sebuah kereta jenis 4x4 Toyota Land Cruiser terjunam dari sebuah bangunan. Insiden menyebabkan seorang lelaki berusia 63 tahun maut. Difahamkan kenderaan berkenaan terlanggar tembok tempat letak kereta di tingkat 3 sebelum terjunam ke bawah.
Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 6.18 petang tadi. Susulan insiden, sepasukan operasi jentera bomba dari BBP Sentul ke lokasi kejadian bagi menyelamatkan mangsa. Namun, lelaki tersebut dilaporkan meninggal dunia oleh pihak paramedik Hospital Kuala Lumpur. Punca kemalangan masih disiasat. Promosi produk barangan tempatan serta perniagaan mikro sederhana di kawasan rehat dan rawat R&R terpilih. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, kerjasama pihaknya dengan PLAS Malaysia Berhad itu akan dilaksanakan melalui program Zon Persinggahan Pilihan ZPP dalam masa terdekat. Seperti kita nak nanti, kalau boleh minta ruang untuk produk-produk IKS, iaitu yang keluaran oleh pengusaha-pengusaha tempatan kita, supaya mereka ni dapat diberi ruang dan peluang untuk mereka berniaga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat R&R Restoran Jejantas Sungai Buloh yang juga merupakan zon persinggahan pilihan ZPP malam tadi. Penarafan R&R melalui ZPP ini akan berkonsepkan pendekatan penguatkuasaan bestari bertujuan untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif kepada peniaga dan pengguna. Ini akan memastikan keselesaan pengguna semasa singgah di R&R daripada pelbagai aspek seperti barang jualan mempunyai penandaan harga, timbangan yang sah dan tepat, harga makanan yang berpatutan, kebersihan, keselamatan, kemudahan awam dan sebagainya. Sedikit perkembangan luar negara, Arab Saudi tidak akan mengikuti langkah Emirat Arab Bersatu UAE untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel. Menteri Luarnya Putra Faisal Farhan Al Saud berkata, hubungan antara kedua-dua negara itu tidak akan terjalin selagi isu Palestin tidak diselesaikan dan perjanjian damai yang diiktiraf Palestin tidak dimeterai. Tambah Putra Faisal, keamanan perlu dicapai dengan penduduk Palestin berdasarkan prinsip perjanjian antarabangsa sebagai syarat untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Beliau juga mengkritik dasar satu pihak yang dibuat Israel untuk meluaskan penempatan haram Yahudi di Tebing Barat, di mana ia akan memburukkan lagi konflik antara kedua-dua negara itu. Pengumuman itu merupakan reaksi pertama negara beraja itu sejak UAE membuat perjanjian damai dengan Israel. Arab Saudi sebelum itu berdepan tekanan daripada Amerika Syarikat agar negara itu mengumumkan langkah sama dengan Abu Dhabi. Seorang juruterbang maut dalam nahas helikopter di utara California, Amerika Syarikat. Kejadian berlaku ketika helikopter berkenaan sedang berusaha melepaskan air dalam operasi memadam kebakaran hutan. Kejadian berlaku sekitar jam 10 pagi semalam waktu tempatan dan punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, ribuan penduduk di utara California, Amerika Syarikat meninggalkan kediaman masing-masing susulan kebakaran mencecah hampir 20,000 hektar kawasan. Di Vacaville, 100,000 orang meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Malah amaran turut dikeluarkan di wilayah Sonoma dan Napa. Di wilayah Santa Cruz dan San Mateo, kebakaran memaksa penutupan sebahagian lebuh raya ketika api menghampiri jalan raya. Gubernur Gavin Newsom yang telah mengisytiharkan darurat berkata punca kebakaran hutan disebabkan ribuan kilat dalam tempoh beberapa hari lalu. Ia turut menyebabkan suhu tinggi sehingga 54.4 darjah Celsius dan hampir 45 juta penduduk di seluruh barat Amerika Syarikat berada di bawah amaran panas. ...21 kenderaan yang diparkir di hadapan pusat membeli belah seperti ditelan bumi. Kejadian berlaku dalam mendapan tanah di wilayah Sichuan, China. Bagaimanapun menurut media tempatan CCTV, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sebahagian besar kenderaan rosak teruk akibat kejadian itu. Punca kejadian masih disiasat.
Dalam rakaman video amatur yang dimuat naik di media sosial ini, menyaksikan mendapan berlaku secara tiba-tiba sebelum berlaku deruan air deras. Sebelum ini, Sichuan mengeluarkan amaran kecemasan pada tahap maksimum selepas wilayah itu dilanda banjir akibat hujan lebat sehingga memaksa ribuan penduduk terpaksa dipindahkan ke lokasi selamat. Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, luas, kuat, besar dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sifatnya. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan sambutan ulang tahun TV Al Hijrah ke-10 siang tadi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.